hukum dia fardu ain. So kat sini ada dua sisi. Satu sisi akademik yang bila kita nak bincang, kita akan bincangkan satu-satu. Hukum. Ini macam mana? Kalau kita tengok dalam akidah. Ini tauhid apa? Ini tauhid rububiyah sebagai contohnya. Ini tauhid uluhiyah. Ini tauhid asma' wa sifat. Kita boleh buat pembahagian dan sebagainya. Adakah kalau orang tak tahu pembahagian ini, maka iman dia rosak dan dia confirm masuk neraka? Kita kata tak. Sedangkan iman adalah benda yang kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kata enam rukun iman kita. Dan seterusnya diterjemahkan oleh amalan kita. Maka itu sudah jadi iman. Tapi kenapa kita perlu juga belajar? Ini adalah uluhiyah. Ini adalah rububiyah. Ini adalah asma' wa sifat. Dan ini adalah benda-benda yang membatalkan iman. 1, 2, 3 dan 4 dan sebagainya. Kenapa perlu juga benda itu? Sebab kita kata apa? Perlu adanya kelangsungan dalam sudut menyampaikan ilmu. Adapun dari sudut praktikalnya, orang panggil apa? Satu cerita yang lain. Dan kita sebagai orang panggil pelajar agama dekat sini, orang yang nak mendalami ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dan bercita-cita untuk menjadi para pendakwah kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena tekankan kedua-dua aspek ni. Orang panggil satu dari sudut aspek praktikalnya, apa yang kita nak buat. Dan satu lagi dari sudut akademiknya, bagaimana benda itu patut dibincangkan secara akademik. Sebab kita kata malam ni contohnya, kita nak belajar tentang at-taharah. Baik, kita nak belajar tentang taharah. Taharah, ikhwan akhwat, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Kenapa dia menjadi satu topik yang sangat signifikan? Bahkan kalau kita tengok kitab, mana-mana kitab dalam mazhab, terutamanya dalam mazhab jumhur, tolak mazhab Ahnaf, kita akan tengok cara ulama-ulama daripada setiap mazhab, kebanyakan daripada mazhab Syafi'i baik, daripada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal baik, daripada mazhab Imam Malik bin Anas rahmatullah alaihim jami'an baik, semuanya akan memulakan perbahasan fiqh dengan tajuk taharah. Kenapa? Kenapa? Adakah taharah itu menjadi orang panggil ghayah ataupun menjadi aim utama, ataupun sebenarnya taharah ada sangkut paut dengan benda yang lain? Kita tahu dalam agama kita, benda yang paling besar selepas syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak ada benda lain melainkan salat. Nabi SAW sebut, al-ahdu bainana wa bainal kuffar as-salah. Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Nabi SAW sebut, perjanjian aku dengan mereka, aku dengan kamu ni, manusia ni, kita ada satu deal. Yang mana kalau kamu honor deal ni, kamu bersama aku. Dan kalau kamu tak honor deal ni, maka kamu ialah orang kafir. Nabi kata. Apa dia? Nabi kata as-salah. Salat. Salat merupakan benda yang paling utama. Dan tak ada satu ibadat pun dalam Islam yang ulama selisih pendapat tentang masalah orang yang meninggalkan amalan tersebut, adakah dia menjadi kafir ataupun tidak. Bukan soal mengingkari kewajipan. Yang mana kita tahu, setiap amal, kalau kita mengingkari kewajipan, of course kita kafir. Itu tak ada isu. Tapi ada satu ibadat yang mana kalau sengaja tinggal pun, ada satu benda yang ulama mesti bincang. Adakah dia masih dikira sebagai berdosa besar sahaja, ataupun dia telah menjadi kafir. Disebabkan ada hadis Nabi yang kita sebut tadi, "Man tarakaha faqad kafara." Iaitu salat. Maka kita tengok, ada setengah jumhur ulama kata siapa yang tinggal salat tapi secara dia tinggal malas je lah, dia bukan kata mengingkari kewajipan, dia masih lagi berdosa besar seperti mana dia tinggal amal ibadat yang lain. Tapi ada setengah ulama, contohnya Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih dan orang-orang yang bersama dia kata tak, orang yang tinggal salat secara sengaja tanpa ada apa-apa keuzuran, walaupun dia mengakui kewajipan salat, maka dia sebenarnya telah keluar daripada agama Islam. Disebabkan kepentingan dan besarnya salat itu dalam syariat. Maka disebabkan besarnya ibadat ini, maka semua benda yang berkaitan dengan salat itu sendiri, dia menjadi besar. Setiap benda, disebabkan pentingnya salat ataupun disebabkan besarnya kapasiti salat dalam syariat kita, maka setiap benda yang berkaitan dengan salat menjadi besar. Dan kita pernah, kalau kita ada kat sini, ada orang yang belajar intensif dalam usul fiqh, kita tahu dalam usul fiqh ada beberapa istilah yang kita sebut sebagai rukun, syarat dengan beberapa lagi. Tapi kita nak fokuskan tentang rukun dengan syarat aja. Berapa dah? 10 dah. Baik, apa beza rukun dengan syarat tuan-tuan? Ikhwan-akhwat sekalian. Rukun dengan syarat ada persamaan dia. Rukun
Rukun dengan syarat, by the way, ialah istilah-istilah ataupun jargon yang sangat sensitif yang ada dalam pengajian usul fiqh. Yang mana pengajian ini merupakan sains ataupun ilmu yang untuk diraih hukum. Kita belajar dalam fiqh. Apakah hukum minum arak? Kita kata haram. Itu benda dalam fiqh. Baik, macam mana ulama boleh sampai kepada that particular conclusion? Kita kata melalui daripada sains yang kita akan namakan sebagai usul fiqh. Dan dalam usul fiqh antara orang panggil apa? Istilah-istilah ataupun jargon-jargon yang diberi perhatian agak rapi, antaranya adalah apa dia? Rukun dengan syarat. Apa beza rukun dengan syarat dan apakah persamaan terlebih dahulu sebelum tu antara rukun dengan syarat untuk setiap amalan? Setiap amalan dia akan ada rukun, dia akan ada syarat. Kita kata ini adalah rukun salat, ini adalah syarat salat. Ini adalah rukun haji, ini adalah syarat haji. Ini adalah rukun puasa dan ini adalah syarat puasa. Baik, dalam kes kita solat, kita kata tadi, disebabkan kita nak bincang taharah, kita kena tahu kenapa taharah jadi penting. Sebab dia berkaitan dengan satu ibadat yang lain. Yang mana ibadat itu sangat penting, menyebabkan dia menjadi penting. Baik, rukun dengan syarat. Apa sama dia? Rukun dengan syarat secara mudahnya kita kata apa? Rukun untuk satu amalan. Ataupun syarat satu amalan adalah perkara yang mesti kena ada untuk memastikan benda itu sah. Tanpa rukun, maka ibadat itu tak akan sah. Dan begitu juga sekiranya ibadat itu tak cukup syarat dia, maka ibadat itu tak akan sah secara mudah-mudahnya. Untuk kita jemaahkan masa. So rukun dengan syarat benda yang mesti kena ada in order to make sure yang ibadat itu valid dan kira-kira sebagai sah. Dan kita tak perlu ulang. Baik, itu dari sudut persamaan. Tapi apa beza dia? Of course ada beza. Sebab tu kita namakan dia dengan beza-beza. Ini rukun dan ini syarat. Ya. Rukun, benda yang kita kata apa? Yang kita kata tadi, sama dengan benda yang kena benda yang kena ada untuk pastikan benda tu sah. Dan dia adalah sebahagian daripada ibadat itu sendiri. Baik, kita kata, sekali lagi saya ulang untuk orang yang nak salin. Rukun, benda yang kena ada, baru orang semua pakai salin kan. Tadi semua pakai, tak tahulah dia tengok saya ke tembus ke belakang lagi. Dia kata apa? Rukun, benda yang kena ada supaya ibadat tu sah. Dan benda yang disebut sebagai rukun ini tadi merupakan sebahagian daripada amalan tersebut. Okey? Maka kita kata contohnya, rukun solat. Sebagai contoh, rukun solat ialah kita kata rukuk. Rukuk untuk dalam sembahyang. Okey? Rukuk merupakan rukun untuk setiap solat, melainkan solat jenazah. Baik. Rukun, maksudnya kalau seorang tu tak rukuk, adakah sah sembahyang dia? Kita kata tak sah. Tak, kita kata mustahil dia akan sah. Kalau dia tak rukuk. Dia sembahyang, dia tak pernah rukuk. Dia sembahyang, dia berdiri terus sujud. Dia tak akan sah. Dan rukuk merupakan sebahagian daripada solat itu sendiri. Sebab kita kata apa? Apa maksud solat? Af'alun wa aqwalun muftatihatun bitakbir wa mukhtatimatun bitaslim biniyatin makhsusatin. Dia ada perbuatan dia. Dan salah satu perbuatan solat ialah kita tunduk yang kita panggil sebagai rukuk. Baik. Tapi kalau kita kata contohnya menghadap kiblat. Baik. Kita kata menghadap kiblat. Orang yang solat tanpa menghadap kiblat, sah tak sembahyang dia? Sah. Ada orang kata sah. Oh, kalau ada orang kata sah, maknanya tak boleh buat taharah. Dia kena mengucap syahadah dulu. Sembahyang tanpa menghadap kiblat. Dia tahu kiblat belah sini, dia sembahyang kat sini. Sebab dia kata dia ikut syariat dulu. Menghadap Aqsa. Sebab dia orang aman Palestin. Tak sah. Sembahyang tanpa menghadap kiblat mustahil akan sah. Tapi adakah kedudukan kiblat tadi dari sudut orang panggil apa, dia punya jenis sama dengan rukuk tadi? Kita tak sama. Sebab kiblat, menghadap kiblat adakah merupakan sebahagian daripada sembahyang? Sebahagian daripada perbuatan sembahyang? Kita kata tak. Kita kata tak. Bukan perbuatan sembahyang tadi. Dan kita tengok dekat sini. Taharah. Baik. Nabi SAW sebut, la tuqbalus salah bighairi tuhur. Tidak akan diterima salat. Tidak akan sah sembahyang. Tidak akan sah salat seseorang itu bighairi tuhur. Tanpa dalam keadaan bersih ataupun suci. Baik. Maka kita tahu taharah ataupun kebersihan merupakan satu kunci kepada sah ataupun tidak sahnya solat tadi. Sebab Nabi kata apa? La tuqbalus salah bighairi tuhur. Tak akan diterima satu-satu solat melainkan dalam keadaan
ada taharah. Baik. So dia ada kedua kemungkinan kat sini, sama ada dia rukun ataupun dia syarat. Sebab kita kata tadi, persamaan antara rukun dengan syarat apa dia? Kalau dia tak ada, maka ibadat tu tak sah. Dan Nabi kata kalau tak ada taharah, maka solat akan sah ke tak? Tak sah. Maka kat sini untuk this stage kita kata taharah ada dua kemungkinan. Sama ada dia rukun ataupun dia syarat. Baik, ya Allah. Sekarang ni kita nak determine, adakah dia rukun ataupun adakah dia syarat? Rukun atau syarat? Rukun atau syarat? Okey, dengan itu I rest my case. Semua dah faham lah kan? Maka dia ialah syarat. Maka syarat untuk solat, syarat utama untuk solat, antara syarat yang paling utama untuk solat ialah apa? Taharah. Maka kita kata tadi, seperti mana orang panggil apa, begitu besarnya orang panggil apa, kedudukan salat dalam agama Islam. Tak ada satu ibadat yang boleh orang panggil supersede kebesaran atau kepentingan salat dalam syariat kita. Dan kalau kita tengok salat tuan-tuan, tak ada keuzuran untuk solat, untuk tinggalkan salat. Ada tak satu keadaan yang orang tu tak perlu solat? Tolaklah dia tertidur, dia terlupa, tu cerita lain. Dalam keadaan biasa, ada tak dia tak payah solat? Jam, tak sempat nak solat, qada. Boleh ke? Ada tak qada sembahyang macam tu? Macam mana? Sembahyang dalam kereta. Lepas tu accident. Kalau puasa, kita kata kita ada pilihan. Kita musafir, kita kata tak mau puasa. Boleh ke tak? Boleh. Kita sakit. Sakit yang betul lah ni. Sakit yang memerlukan buka puasa. Kalau sakit jari, sakit jari. Yang kata-kata kalau buka puasa agak-agak jari sihat ke macam mana? Kan? Saya kena buka puasa ni Ustaz. Sebab apa? Saya sakit. Sakit apa? Sakit hati Ustaz. Sakit hati tak kira. So kita kata contoh puasa. Puasa dia boleh ada keadaan kita boleh buka dan kita boleh fa'iddatun min ayamin ukhar, Allah kata. Tapi salat tak ada. Hatta ulama-ulama sebut kalau dalam keadaan kita tak ada pakaian, kita telanjang boleh, tak boleh tutup aurat, dan tangan kita diikat ke belakang, tak boleh nak tayamum, sahkan nak ambil air sembahyang. Adakah kewajipan salat gugur ketika itu? Tetap tidak gugur. Maka kita kena salat fattaqullaha mastata'tum. Kena salat dalam keadaan setakat mana kita mampu. Takkan ada kewajipan yang boleh menggugurkan salat. Maka begitu pentingnya salat tu tadi, menyebabkan semua benda yang berkaitan dengan salat menjadi sangat penting. Maka setiap benda yang memastikan benda tu sah, maka dia jadi sangat penting. Dan dalam kes kita tadi, apakah benda yang memastikan benda tu sah? Ialah taharah. Maka taharah menjadi